Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi kita dikejutkan dengan satu berita yang amat menyedihkan. Dikabarkan sebelum itu kita ucap takziah kepada keluarga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dikabarkan sebentar tadi, baru saja 5 minit yang tadi disahkan, abang kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin telah meninggal dunia. Abang kepada bekas Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Tan Sri Abdul Aziz Yassin, telah meninggal dunia pada pukul 10.30 pagi tadi di Hospital Kuala Lumpur HKL. Allahyarham yang juga merupakan bekas ahli Parlimen Muar menghembuskan nafas terakhir pada usia 90 tahun akibat sakit tua. Pemergian Allahyarham turut dikongsi di laman Facebook Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM. Allahyarham Abdul Aziz merupakan ahli Parlimen Muar dari tahun 1995 hingga 1999. Sebelum menyertai parti politik, Allahyarham yang merupakan anak kedua daripada 10 beradik adalah pegawai tinggi kerajaan. Selain itu, beliau adalah bekas timbalan pengerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama yang pertama pada tahun 1965. Sekali lagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita mengucapkan takziah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang baru saja disahkan abang kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin telah meninggal dunia. Kita jumpa lagi, bye-bye. Sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru sebentar tadi kita dikejutkan dengan satu berita yang amat menyedihkan. Dikabarkan sebelum itu kita ucap takziah kepada keluarga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dikabarkan sebentar tadi, baru saja 5 minit yang tadi disahkan, abang kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin telah meninggal dunia. Abang kepada bekas Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Tan Sri Abdul Aziz Yassin, telah meninggal dunia pada pukul 10.30 pagi tadi di Hospital Kuala Lumpur HKL. Allahyarham yang juga merupakan bekas ahli Parlimen Muar menghembuskan nafas terakhir pada usia 90 tahun akibat sakit tua. Pemergian Allahyarham turut dikongsi di laman Facebook Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM. Allahyarham Abdul Aziz merupakan ahli Parlimen Muar dari tahun 1995 hingga 1999. Sebelum menyertai parti politik, Allahyarham yang merupakan anak kedua daripada 10 beradik adalah pegawai tinggi kerajaan. Selain itu, beliau adalah bekas timbalan pengerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama yang pertama pada tahun 1965. Sekali lagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita mengucapkan takziah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang baru saja disahkan abang kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin telah meninggal dunia. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian kerana sudah bersama-sama dengan channel saya, channel kita ini. Terima kasih kepada yang semua sudah tekan butang subscribe. Yang belum subscribe, saya mohon supaya tekan butang subscribe. Kita sama-sama bantu channel ini supaya menjadi channel yang lebih besar, boleh menjadi bagi suara bagi rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harap semoga dengan besarnya channel kita ni, maka akan boleh sampai kepada telinga Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kepada menteri-menteri yang berkenaan, supaya kita semua akan menjadi lebih bersuara kepada Perdana Menteri kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita sangat terkejutlah dengan apa yang berlaku kepada politik Malaysia pada kebelakangan ini. Pada kebelakangan ini
Ada banyak pendedahan yang kita tak sangka berlaku. Salah satunya ialah di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin mengumumkan bahawa dia membayangkan Perikatan Nasional punya pilihan raya sebahagiannya telah didanai oleh syarikat perjudian. Akhirnya Perikatan Nasional pada hari ini pukul 6.32 pagi tadi dilaporkan Perikatan Nasional moves legal action over gambling from funding insinuation. Okey. Jadi akhirnya past Secretary General iaitu Taqiyuddin Hasan dismissed the Prime Minister insinuation yesterday that Perikatan Nasional have received political funding from gambling company. Jadi dia menafikan dan dia mahu supaya mengambil tindakan undang-undang. Tuan-tuan dan puan-puan, describing it as slander, he challenged Anwar to prove his claim. This allegation is completely unfounded and PAS demands the Pakatan Harapan Prime Minister to show proof, kata Taqiyuddin. Ada beberapa perkara yang saya belajar di dalam politik Malaysia. Perkara pertama yang saya belajar dalam politik Malaysia ialah segala sesuatu bermula dengan kabar angin. Segala sesuatu bermula dengan kabar angin, kabar yang seolah-olah tak betul, akhirnya menjadi betul-betul. Banyak contoh. Salah satu contohnya dulu kabar angin Mukris akan digulingkan. Betul-betul. Itu baru kabar angin. Tapi betul-betul terjadi. Kedua, cara penafian pula. Saya pun belajar juga daripada politik Malaysia, cara-cara penafian oleh manusia-manusia politik ini. Cara penafian pertama ialah dia tak banyak cerita. Terus legal action. Terus saman. Dan cara penafian yang kedua ialah minta bukti. Jadi pada pendapat kamu, antara dua cara penafian ini, mana satu yang boleh dipercayai? Yang minta bukti ataupun terus saman? Jadi Taqiyuddin Hasan dia kata akan buat legal action. Dan yang menarik perhatian saya ini, dia minta Perdana Menteri untuk buktikan dakwaan itu. Kenapalah Taqiyuddin Hasan cakap minta bukti? Lebih baik terus sajalah saman Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim buat fitnah, saman terus. Jangan kasih lama. Jangan minta bukti. Sebab minta bukti itu maksudnya ada sesuatu yang boleh dibuktikan. Ada sesuatu yang boleh ditemui. Kalau berjaya ditemui bukti itu, memang ada cerita. Tapi kalau tidak ada cakap banyak, saman terus, memang tak ada apa-apa lah itu. Kalau memang terus saman, tak banyak cakap lagi dah. Tak banyak cakap, tak banyak alasan, saman terus. Ini baru langam. Tapi kalau minta bukti, itu ada something yang boleh untuk dibuktikan. Persoalan saja, saya hanya ingin persoalkan saja. Kalau minta bukti, maksudnya ada sesuatu yang kena sembunyi kah? Sebab manusia ini pandai juga kasih sembunyi. Tapi saya percayalah apa yang Taqiyuddin Hasan kata itu mungkin ada kebenarannya. Apa yang Taqiyuddin Hasan kata itu mungkin betul.
Jadi sekarang ini tanggung jawab besar untuk Anwar Ibrahim membuktikan, mengeluarkan, membuktikan dakwaannya bahwa Perikatan Nasional PAS dan Bersatu sebahagian daripada wang pendanaan pilihan raya yang lalu itu datang daripada syarikat judi. Jadi Anwar Ibrahim kena buktikan. Tapi menurut laporan itu, Anwar Ibrahim jumpa itu ketika di dalam mesyuarat kabinet, mereka jumpa perkara-perkara yang pelik. Jadi kita nantikanlah apa yang berlaku nanti. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menarik balik dia punya kenyataan, dia punya pengumuman berkaitan dengan pendanaan politik daripada syarikat judi untuk Perikatan Nasional ini? Adakah dia akan tarik balik? Adakah tiba-tiba dia minta maaf, dia perbetulkan dakwaan itu, ataupun tidak? Sekarang ini dua-dua ada risiko lah. Taqiyuddin pun ada risiko, Anwar pun ada risiko. Kalau Anwar Ibrahim dapat membuktikan bahawa memang itu duit ada daripada syarikat perjudian, habislah Taqiyuddin, habislah Hadi Awang, hancur satu apa-apa sajalah. Hancur. Memang. Saya rasa ramainya orang akan terkejut dengan benda ni. Aduh, ramainya orang termakan duit haram kalau betul. Harap-harap tidak betul lah. Saya percaya Taqiyuddin kata itu betul lah. Tiada kan? Tiada bah itu. Kamu jangan takut bah. Tiada. Dujud Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.